Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami ingin buat projek mengenai isu arak di Malaysia. Hari ini saya ingin menemu ramah salah seorang yang bertuah ini untuk menanyakan tentang satu isu yang berlaku dan menyentuh sensitiviti perkauman. Okey, baiklah. Soalan pertama. Adakah anda bersetuju sekiranya Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik mengharamkan penjualan dan pembuatan arak? Dan nyatakan sebab anda. Bagi pendapat saya setuju dengan pengharaman arak di Malaysia kerana terdapat pelbagai impak negatif yang arak boleh beri kepada diri kita sendiri, kepada keluarga dan juga kepada negara. Yang pertama adalah bukti negatif yang arak berikan kepada diri kita adalah kita sebagaimana yang kita tahu, arak dia ada substance, ada bahan-bahan yang dalam arak tu iaitu etanol yang boleh merangsang otak kita, macam mengganggu saraf otak kita supaya kita tak dapat berfikir dengan stabil. Jadi benda tu boleh bagi negatif kita kepada kita dan juga orang ramai. Jika kita memandu dalam keadaan mabuk, dia boleh menghilangkan sifat takut kita. Jadi kita boleh memandu secara yang tidak terkawal, lalu dia boleh bagi impak negatif lah untuk orang sekeliling masa memandu. So pada pendapat saya tidak bersetuju jika pembuatan dan penjualan arak diharamkan di Malaysia. Ini disebabkan pembuatan ini tidak akan menyelesaikan masalah yang dibawa oleh penjualan arak secara sepenuhnya. Manakala pembuatan ini juga akan menyebabkan penimbulan masalah yang lain seperti menjual arak secara haram. So jika penjualan arak ini diharamkan sepenuhnya di Malaysia, orang-orang yang lain akan mendapatkan araknya secara haram daripada sumber yang lain, ataupun mereka akan menjual arak yang palsu. So menjual arak yang palsu ini akan menyebabkan masalah kesihatan atau membahayakan nyawa rakyat kita. So poin saya yang lain adalah pembuatan dan penjualan arak ini akan menjejaskan ekonomi kita. So industri atau kilang yang menghasilkan arak atau menjual arak akan ditutup atau bankrupt. So orang-orang yang bekerja di kilang tersebut akan menghilangkan pekerjaannya. Soalan yang kedua. Adakah anda merasa isu arak yang sedang berlaku di negara kita berlaku disebabkan satu kaum sahaja? Pada pendapat anda, adakah isu arak di Malaysia ini merupakan satu isu perkauman? Berikan penjelasan anda. Okay, bagi pendapat saya, I don't think it's issue perkauman, nothing to do with our kaum. Tetapi I think it's more of misuse of alcohol. Salah gunaan itu, like sebagai manusia, sebagai individu, we are not responsible of our action that leads to whatever mistake that's happening. So kita tak boleh pinpoint and say that kaum atau one specific kaum adalah responsible untuk apa-apa jenayah yang tengah berlaku. Pada pendapat saya, isu arak ini di Malaysia bukan sahaja disebabkan oleh satu kaum yang tertentu saja. Sebagai warga negara Malaysia, saya tahu bahawa populasi pengguna arak ini agak besar di Malaysia, kecuali kaum Melayu yang mempunyai kepercayaan pada agama Islam. Populasi ini termasuklah kaum Cina, kaum India dan orang asli di Sabah dan Sarawak, serta pelancong-pelancong yang melawati Malaysia. Isu-isu ini akan diakibatkan oleh individu-individu yang tertentu kerana mereka tidak rasional dalam pengambilan arak. Pada pendapat saya, isu arak yang sedang berlaku di negara kita ni bukan disebabkan oleh satu kaum saja. Ada saja kaum lain yang juga terlibat dalam isu arak ni. Boleh dikatakan setiap kaum ada saja yang minum arak, cuma jumlah dia agak berbeza lah. Mungkin jumlah peminum arak dalam kaum Melayu sebagai contoh lebih rendah dari kaum lain kerana pegangan agama mereka. Namun tidak bermakna isu arak ni hanya melibatkan kaum bukan Melayu sahaja. Pada pendapat saya, isu arak ni bukan satu isu perkauman kerana seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, perkara ini melibatkan semua kaum
yang menjadi isu hari ini adalah apabila ada satu parti politik yang cuba menjadi batu api dengan membangkitkan isu ini menjadi satu isu perkauman. Pada pendapat anda, adakah hasrat kerajaan untuk meningkatkan hukuman terhadap kesalahan pemandu mabuk merupakan cara yang terbaik untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia? Okey, bagi pendapat saya, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi bagi saya, langkah daripada pihak kerajaan untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya tersebut kurang efisien kerana kita melihat trend kemalangan dalam jalan raya melibatkan pemandu mabuk tidak menunjukkan pengurangan kerana kita tahu bahawa seorang model telah dijatuhkan hukuman penjara dan juga denda kerana didapati bersalah telah melanggar seorang pemandu dan telah menyebabkan kematian kerana dia dapati telah memandu secara lawan arus dan dalam keadaan pengaruh alkohol. Jadi saya berpendapat bahawa langkah daripada pihak kerajaan ini kurang efisien. Oleh itu pihak kerajaan perlulah menghalusi langkah-langkah tersebut dengan memastikan bahawa pemilik kedai yang menjual arak tersebut perlu memastikan bahawa pelanggan mereka datang bersama orang lain ataupun bersendirian. Sekiranya mereka bersendirian dan memandu, mereka perlu bertoleransi untuk memastikan bahawa dia tidak terlebih dalam mengambil alkohol untuk mengelakkan pelanggan tersebut memandu dalam keadaan mabuk ketika pulang. Tetapi jika Pada pendapat saya, tindakan untuk meningkatkan hukuman ke atas pemandu mabuk ni adalah wajar untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia. Kenapa ya? Kerana di negara kita ada 3 jenis hukuman yang dikenakan kepada pemandu di bawah pengaruh alkohol setakat ni, iaitu penjara, denda dan hilang kelayakan lesen memandu. Tapi ketiga-tiga hukuman ni adalah tidak setimpal dan tidak berkesan kerana masih terdapat kes-kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk di jalan raya di Malaysia ini. Bukan itu saja. Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga pernah berkata bahawa arahan untuk mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap individu yang disabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol ini merupakan sebagai maklum balas kepada keresahan rakyat mengenai kes kemalangan akibat pemandu mabuk, yang mana statistik polis telah menunjukkan bahawa sepanjang 5 bulan pertama pada tahun ini sahaja sudah terdapat sebanyak 21 kes yang melibatkan pemandu mabuk dicatatkan, yang mana terdapat 8 mangsa telah meninggal dunia. Jadi saya rasa tindakan ini berupaya untuk menjadi pemangkin ke arah kesedaran dalam kalangan masyarakat sekiranya masih berdegil untuk memandu di bawah pengaruh alkohol. Okeylah, baiklah. Nampaknya dah jelas kan, tak perlu saya simpulkan lagi. Terima kasih Izzatu Akmal atas kesudian meluangkan masa. Sama. Kita jumpa di lain masa. Bye-bye. Terima kasih. Okey, terima kasih atas jawapan saudari yang menarik ini. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih atas kerjasama Baik. anda, Cik. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Terima kasih sekali lagi.